saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, diminta saudara berhenti daripada berkata-kata pada masa khatib secara buka kerana menurut tujuan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya, barang siapa berkata-kata pada masa khatib sedang khutbah, walaupun bila sahabatnya dengan berkata diam sekalipun, nescaya sisiran solat Jumat dari itu dalam diam dan dengan manfaat. Mudah-mudahan dalam taufik hidayah terhadap Allah. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat rahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan berkenaan tajuk menghayati peristiwa hijrah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bulan Muharram adalah bulan yang menandakan tahun yang baru di dalam takwim Islam. Apabila umat Islam memasuki tahun baru hijrah, kita sering diperingatkan tentang peristiwa perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah yang membawa 1001 perubahan dalam kehidupan masyarakat Islam pada ketika itu. Sebagai contoh, peristiwa hijrah yang telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar yang tidak menari di antara satu dengan yang lain. Permusuhan di antara suku kabilah Aus dan Khazraj telah berjaya didamaikan oleh Rasulullah SAW. Orang Islam yang sebelum ini dihina dan diganggu semasa melakukan ibadah sudah mampu beribadah dengan selesa secara terbuka. Ini semua adalah merupakan hikmah daripada peristiwa hijrah. Akan tetapi,
Bagi kita yang membaca dan mendengar kisah hijrah ini saban tahun, adakah peristiwa ini memberikan kesan yang mendalam dan kesan yang besar dalam kehidupan kita pada hari ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 100 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah telah berjaya membawa perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan Islam, menerusi usaha dakwah dan perluasan wilayah Islam. Bahkan hijrah itu menjadi satu titik permulaan yang hebat apabila Rasulullah SAW berjaya memperkenalkan urusan takbir, memperkenalkan urus takbir, pemerintahan yang tersusun, bertunjangkan hukum syariat dan keadilan. Kesan daripada peristiwa itu telah membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun dan berakhlak mulia, dan telah berjaya mencipta zaman kegemilangan Islam yang hebat. Hal inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau telah memperkenalkan takwim Islam yang meletakkan peristiwa hijrah sebagai peristiwa yang penting bagi menandakan permulaan takwim umat Islam. Adalah menjadi satu tuntutan dalam Islam agar umatnya belajar dan mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah ini. Walaupun pada hari ini tidak berlaku lagi hijrah seperti pada zaman Rasulullah SAW, akan tetapi nilai hijrah itu akan tetap hidup dan berterusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, hijrah itu akan berhenti sehinggalah tertutupnya peluang taubat, dan peluang taubat itu tidak akan tertutup sehinggalah matahari terbit dari tempat terbenam. Daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa hijrah itu akan terus berlaku dalam kehidupan umat Islam. Hijrah dalam arti kata yang lain, meninggalkan segala perbuatan yang ditegak dan menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Hijrah seperti inilah yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara penyebab manusia yang sukar untuk melakukan perubahan dalam diri adalah kerana hati yang sudah menjadi keras dan terlalu seronok dibelenggu dengan hawa nafsu. Tanda-tanda seseorang itu telah keras hati dan sukar untuk melakukan perubahan dalam diri ialah antaranya: yang pertama, hati merasa berat dan malas dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat melalui semangat seseorang itu dalam beribadah. Mereka yang demikian ini amat berat untuk menunaikan solat. Akan tetapi apabila diajar untuk ke majlis hiburan dan pesta yang melelahkan, mereka menjadi rajin dan cerdas. Yang kedua, bertambah kecintaan terhadap dunia melebihi kecintaan terhadap kehidupan akhirat. Mereka yang sukar untuk berubah ini selalunya telah tertutup hatinya untuk mengingati kehidupan akhirat. Ingatlah bahawa kampung akhirat adalah kehidupan yang kekal untuk kita buat selama-lamanya. Maka menjadi tanggungjawab bagi orang-orang yang bijak itu untuk sentiasa memikirkan
memikirkan tentang bekalan yang akan dibawa pulang ke kampung akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Al-Hadiyat ayat 20 yang bermaksud, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain melainkan bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, ketakwaan, kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak-anak. Yang ketiga, hati tidak terkesan apabila dibacakan Al-Quran atau mendengar firman Allah melalui terjemahannya. Mereka yang keras hatinya ini, akal dan jiwanya seolah-olah seperti dihijab daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, tetapi bacaan tersebut tidak memberi kesan ke atas hati mereka kerana sudah sangat sebati dengan perilaku maksiat dan dosa. Sedangkan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, hati mereka terang dan mudah menerima kebenaran. Hati mereka akan terkesan apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jugalah mereka berserah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا رب والطائبين وقنا من طاعتك أجمعين واتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكن واستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala
kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang mendekatkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, istri-istri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah Allah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami, dan umat Islam keseluruhannya dari apa jua bala dan bencana, wabah dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan infakkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Kharis al-Syari'ati Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'am Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamah, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رحيا وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ادخلنا وذريتنا واغفرنا واغفر عن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.